salatil khauf. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, babu salatil khauf. Ini satu bab pada menyatakan sembahyang takut. Ini kalau nak tuan guru Haji Abdullah tu dia punya takdir tu, dia baca babun aqadahul musannifu wa dzalikal babu fi bayani salatil khauf. Itu takdir tuan guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani atau Baba Hajilah. Dia kata babun, ini satu bab aqadahul musannifu, yang telah mengarang oleh musannif akan ini bab pada menyatakan, demikian bab ni pada menyatakan sembahyang khauf, sembahyang khauf. Baik. Jadi ini satu bab pada menyatakan sembahyang takut. Dalam kitab Taqrir Sadidah ni dia kata as-salatu halal khaufi. Jadi yang dimaksudkan dengan sembahyang takut itu ialah sembahyang dalam keadaan ketakutan. Sembahyang halal khaufi,
dalam keadaan takut. Wal muradu bil khaufi, yang dimaksudkan dengan takut di sini ni ialah khauful aduwi, takut akan musuh, awil qitali, ataupun takut di dalam peperangan, ataupun al khaufu ala malihi, ataupun takut dalam di atas kemudaratan bagi hartanya, ataupun wanahwihi, ataupun sebagainya. Jadi dia tengah semayang, contoh tiba-tiba datang musuh. Jadi dia pun lari daripada musuh tengah semayang tu. Boleh tak? Boleh. Ataupun dalam peperangan, dia tengah semayang berlaku peperangan, maka dia boleh tak? Dia tak boleh memutuskan semayang tu, sebab sembahyang tu sembahyang fardu. Maka dia terus semayang dalam keadaan peperangan. Kalau terpaksa angkat senjata pun, terpaksa menentak, menikam sekalipun, dibenarkan di dalam solat, harus boleh. Ataupun dia tengah sembahyang dalam rumah, tiba-tiba ada pencuri masuk, nak ambil harta dia. Boleh tak dia melawan dengan pencuri itu? Boleh, walaupun terpaksa membelakang ataupun lari daripada kiblat, boleh juga. Ataupun dia tengah sembahyang, tiba-tiba ada orang ganggu keluarga dia, anak dia, isteri dia, maka boleh tak dia halang walaupun dia tengah sembahyang? Jawabnya boleh. Ini mana nas, mana dalil? Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 102. Dalam surah An-Nisa ayat 102, ayat dia yang berbunyi, wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salata fantakum ta'ifatum minhum ma'aka. Ini turun ayat ni ketika dalam satu peperangan. Di tengah sembahyang ni, Rasulullah diarahkan oleh Jibril, turun ayat Quran ni, menyatakan wa iza kunta fihim, dan jika dan apabila adalah kamu ya Rasulullah, ya Muhammad, fihim, bersama-sama pada kalangan mereka, fa aqamta, maka hendaklah kamu, yakni Rasulullah, mendirikan bagi mereka itu as-salata, akan sembahyang. Maksudnya walaupun dalam peperangan sekalipun, maka kalau sampai waktu solat, wajib kena solat walaupun dalam peperangan. Betul, fantaku, maka hendaklah kamu dirikan ta'ifatun, satu ta'ifah, satu kumpulan, minhum, bersama-sama dengan mereka, ma'aka, berserta dengan engkau. Jadi maksudnya tuan-tuan, ada cara lah. Maka ini yang diajar oleh Rasulullah, oleh Jibril, kepada Rasulullah, cara-cara bagaimana untuk sembahyang salatul khauf, untuk sembahyang dalam keadaan takut. Jadi kan, jenis-jenis sembahyang takut, bukan jenis, cara-cara sembahyang khauf ni ada banyak, sehingga dibilang oleh ulama waradat bisitta asyarata kaifiyatan. Telah datanglah dengan 16 kaifiyat, 16 kaifiyat. Semuanya ada 16 kaifiyat, tapi dipilih oleh Imam Syafi'i, ikhtara minha, telah memilih setengah daripada 16 tu oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Syafi'i, arba'atun, 4 sahaja. Ada 4 sahaja yang dimuktamadkan oleh Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, cara bagaimana nak sembahyang di dalam ketakutan. Sebab tu dalam ni kata ada 4 sahaja. Okey. Bermula baginya, bagi salatul khauf tu,
bagi salatil khauf tu amat banyak tu yang dalam kitab ni kata bisitti asyarata, dengan 16 cari, 16 kafiat. Tapi yang tersebut di sini 4 kafiat juga. 4 kafiat ni, 4 cara ni yang telah dimuktamadkan oleh Imam Syafi'i. Ada pun 12 lagi tu, tengok dalam kitab yang besar-besar yang lain. Mungkin ada dalam kitab Imam Syafi'i, kitab yang besar-besar, ataupun mazhab lain mungkin ada lah. Tapi kalau dalam kitab yang kecil-kecil ni, Imam Syafi'i hanya memuktamadkan 4 cara sahaja. Okey, mana dia 4 tu? Pertama daripada 4 cara solatul khauf tu, bahawa adalah seteru itu tiada daripada pihak kiblat. Tengok ya, musuh tu, dia kata yang pertama ni, musuh ataupun seteru tu bukan berada di pihak kiblat. Kalau pihak kiblat, arah ni lah, jadi musuh duduk depan. Maksudnya tentera Islam tu berhadapan dengan musuh. Kalau nak sembahyang, kiblat macam ni, musuh duduk depan. Musuh duduk depan, tuan-tuan sekalian. Ini kan yang dalam kitab ni, dia kata sembahyang yang cara macam ni dia kata sembahyang Rasulullah di satu tempat nama dia Zatir Riqah. Satu tempat nama dia Zatir Riqah. Ni tak tahu tempat, dia kata setengah, tuan-tuan. Kita tempat yang nama Zatir Riqah tu, dia pertengahan di antara Makkah dan Madinah. Dia duduk tengah-tengah antara perjalanan nak ke Mekah tu, daripada Madinah nak ke Mekah tu. Nama kampung tu Kampung Zatir Riqah. Itu tempat tu. Apa tu dalam kitab ni disebut wahiyya idza kana al-aduhu fi ghairi jihatil qiblati. Dia ada dua kat sini, au fi jihatiha wa hunaka hailun. Dia ada dua, tapi dalam kitab ni dia kata satu je. Dia kata bahawa adalah seteru itu tiada daripada pihak kiblat. Atau dalam kitab ni kata atau, dalam kitab Mata Balik tak ada. Dalam kitab ni kata atau pada jihad kiblat, ataupun musuh tu pada arah kiblat, tetapi antara musuh dengan tentera Islam ni ada hail, wa hunaka hail, ada halangan. Umpamanya apa? Umpamanya bukit, umpamanya sungai, umpamanya hutan. Maksudnya musuh memang berada di pihak kiblat, tetapi antara musuh dengan tentera Islam tu ada sesuatu yang menghalang, hail, ada perkara yang menghalang. Umpama yang menghalang tu bukit, ataupun sungai, ataupun hutan. Okey. Itu dalam kitab ni kata satu je. Adalah seteru itu tiada daripada pihak kiblat, dan sedikit mereka itu musuh Islam tu sikit. Adalah seteru itu tak berada di pihak kiblat, dan seteru tu sikit. Dia tak banyak, dia sikit, jumlah dia tak ramai. Jumlah dia tak ramai, tuan-tuan sekalian. Okey. Dalam ni dia kata wasammiyat bizalika li'annahum raka'u fiha ra'yatihim. Itu disebut dalam kitab ni lah. Dipenamakan dengan demikian itu kerana bahawasanya mereka itu raka'u. Raqa. Apa benda raqa tu saya ingat. Raka'u, dan tu dia tak sebut. Dia sebut itu raka'u fiha ra'yatihim. Itu sebab tu namanya bizatir riqa'ah,
bukan nama tempat lah kalau macam tu. Beza teriqah. Setengah tempat dia kata tempat, setengah kata bukan tempat. Dia kata li'annahum raka'u fiha. Raka'a. Adalah tengok makna ni. Dalam ni dia tak sebut. Dia tak ada buat tafsir, dia tak ada buat dia tak ada buat nota kaki. Ada tak raka'u? Li'annahum raka'u fiha rayatihim. Menampal. Menampal pada mereka itu rayatihim. Itu Allahu a'lam. Tak apa kita baca ni kemudian. Okey. Macam mana? Tukang tampal. Raka'u menampal oleh mereka itu fiha padanya pada ha'il. Padanya pada pihak tu ataupun pada kiblat. Boleh juga rayatihim. Baik. Kemudian kata dia dan banyak orang muslimin tentera Islam tu banyak. Orang kafir tu sikit. Masa sembahyang yang pertama ni, sekira-kira kuasa melawan tiap-tiap firqah mereka itu akan seterunya. Jadi sekira-kira kata orang Islam tu ramai, orang musuh Islam tu sedikit. Kata sedikit tu macam mana? Sikit tu kan sekira-kira orang Islam, tentera Islam ni ada kekuasaan ataupun ada kemampuan untuk melawan tiap-tiap firqah, tiap-tiap kumpulan yang Nabi buat tu, firqah mereka itu akan seterunya. Jadi Nabi buat beberapa buah daripada tentera Islam tu, buat satu kumpulan. Jadi satu kumpulan tu berkuasa ataupun mampu nak melawan musuh-musuh tu. Caranya tengok, maka hendaklah diceraikan mereka itu oleh imam. Ini cara pertama tu, mana buat dua golongan. Cerai itu maksudnya dia buat dua buah, dia buat dua golongan. Siapa yang buat ni? Oleh imam. Ni kalau tempat ni Rasulullah lah. Oleh imam dua firqah, dua kumpulan. Salah satu daripada dua kumpulan tu berdiri di hadapan seterunya. Sebab seteru tu duk arah kiblat. Arah kiblat. Bukan seterunya, jadi seteru yang bukan arah kiblat. Jadi katalah di sini kata ghairu kiblat, lain daripada pak kiblat. Maksudnya ini kiblat, ini bukan kiblat. Jadi musuh duk sini. Musuh duduk sini. Yang satu lagi sembahyang sama Rasulullah. Yang satu lagi firqah tu menghadap musuh. Ini saya ingat dulu tu, masa di Derang dulu, Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam dia pernah buat empat cara ni. Kami buat mukhayyam. Mukhayyam tu maksudnya kami buat perkemahan. Perkemahan 3-4 hari di bukit. Jadi Gunung Jerai, kaki Gunung Jerai. Ada dua tempat. Satu tempat di Gunung Jerai, satu tempat di Bukit Perak. Bukit Perak tu bukan negeri Perak tau. Bukit Perak tu satu bukit dekat Kubur Panjang. Kubur Panjang Kedah. Jadi kami berkemah kat situ 3 hari. 3 hari kemudian 3 hari 2 malam. Malam hari ketiga balik lah. Jadi kat situ apa aktiviti? Aktiviti buat macam ni Syekh Fahmi ajar macam mana. Ni Nabi sembahyang tempat ni begini, Nabi sembahyang tempat ni begini. Buatlah dua kumpulan pelajar-pelajar di daerah tu dulu. Okey. Jadi sekarang ni dia kata maka hendaklah diceraikan mereka itu tentera-tentera Islam atau muslimin ni oleh imam dua firqah, dua kumpulan. Salah suatu daripada dua kumpulan tu berdiri di hadapan seterunya, dan satunya
di belakang imam. Yang satu golongan lagi duduk belakang imam. Apa mereka buat satu lagi ni? Maka sembahyang ia dengan firqah yang di belakangnya. Maka sembahyang ia imam dengan firqah, dengan kumpulan yang di belakangnya, di belakang imam. Jadi dua firqah tu, satu menghadap kiblat sembahyang bersama-sama dengan imam, yang satu lagi pula menghadap kepada musuh. Jadi buat dua saf, satu saf sembahyang sama imam, satu saf lagi menghadap arah musuh. Itu dalam solatul khauf tu, senjata boleh dipegang di tangan. Dua-dua ni sembahyang ni, dua kumpulan ni sembahyang ni. Maka apabila berdiri imamnya bagi rakaat yang keduanya, bila imam bangun rakaat kedua, hendaklah diniat mufarakah oleh firqah ini, firqah yang sembahyang bersama imam. Bila mufarakah tu, dia buat sembahyang bersendirian lah. Apa ni, saf yang di belakang imam tadi, bila imam naik rakaat kedua, maka saf yang di belakang imam tu mufarakah, semua sekali mufarakah. Mufarakah maksudnya keluar daripada jamaah. Bila keluar daripada jamaah, buat sendiri-sendirilah. Sembahyang tu masing-masing lah. Dan menyempurnakan sembahyangnya. Habis sembahyang dia. Imam tadi buat apa? Maka apabila berdiri imamnya bagi rakaat kedua, kemudian pergi ia kepada hadapan seteru. Kemudian maka datang firqah yang menunggu dahulu itu, padahal imam di dalam qiyam rakaat yang keduanya. Baik, jadi kan masa jamaah saf yang pertama tadi, saf yang bersemayam sama imam tadi ni, fit mufarakah, maka jamaah yang bersama dengan itu buat sendiri-sendiri, habiskan sembahyang, sempurnakan solat. Imam tadi tak boleh rukuk lagi, tak boleh i'tidal, nak sujud tak boleh. Imam tu kena tunggu sehinggalah makmum yang di belakang dia selesai solat. Jadi bila makmum di belakang dia selesai solat, menyempurnakan solat tu sendiri-sendiri masing-masing, maka saf yang nombor dua pula datang pula untuk sembahyang bersama solat. Maksudnya mereka pun palinglah ke arah kiblat, masuk dalam saf. Macam tu. Maka sembahyang mereka itu serta imam satu rakaat. Itu dia. Jadi imam dah satu rakaat kan. Makmum yang di belakang tadi belum ada satu rakaat lagi. Bila makmum di belakang tu dah masuk balik, tadi sembahyang saf yang pertama tu dah tunggu kat depan, dah tunggu menghadap depan, menghadap musuh, maka sembahyanglah imam tu bersama dengan saf yang kedua tadi. Maka apabila duduk imam bagi tasyahud, menyempurna mereka itu akan rakaat yang keduanya. Nampak tak? Jadi bila imam tu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah tasyahud awal tu, maka yang di belakang dia tak boleh tasyahud awal, kena bangun. Kena bangun, selesaikan rakaat yang kedua. Maka tasyahud mereka itu dengan imam. Jadi maksudnya tasyahud awal imam tu, imam kena baca lambat-lambat. Imam kena tunggu yang sembahyang belakangnya tu, dia tengah sempurnakan ni kan, dia tengah sembahyang ni, masuk rakaat kedua, maka imam tadi menunggu makmum tu dalam tasyahud awal. Jadi sembahyang, ini sembahyang dua rakaat boleh juga. Dan memberi salam sertanya bersama, dan memberi salam serta dengan imamnya. Maka ini sembahyang Nabi pada zatir riqah. Ini tadi ni
Ini sembahyang Nabi ni, nama tempat tu, nama jenis sembahyang tu ialah Zatir Riqaq. Zatir Riqaq. Maka kaifiat ini, tengok ya. Jadi maksud tunggu tadi ni, kalau sembahyang tu 4 rakaat, melampalah imam tu tunggu. Sebab tu dalam dia kata, maka kaifiat ini berlaku pada sembahyang 2 rakaat dan yang 3 rakaat dan yang 4 rakaat. Okey. Baik, contohnya, jadi boleh berlaku lah. Sembahyang 3 rakaat pun boleh, 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh. Tapi kan tuan-tuan, bila 2 rakaat, tak apalah, sekejap je. Bila naik rakaat kedua yang menyasar belakang tu, imam tunggu pada tasyahud awal. Kalau sembahyang 2 rakaat, mana ada tasyahud awal? Subuh ada tasyahud awal? Tak ada, tunggu tasyahud akhir. Maksudnya tasyahud akhir lah. Jadi makmum belakang tadi ni, bayang sembahyang sampai tasyahud akhir, imam tunggu lah. Kalau sembahyang tu 3 rakaat, makmum tadi dah buat 1 rakaat, dia bangun terus, buat rakaat kedua, tasyahud awal, naik lagi, imam tunggu. Imam tunggu lah. Lepas tu tuan-tuan selesaikan sembahyang. Jadi mana kulihal, kalau 3 rakaat, imam tadi tasyahud awal, 2 rakaat baru. Kalau 3 rakaat, kita kena buat macam mana? Macam ni. Yang saya ingat Syekh Fahmi tu dia buat macam ni. Dia kata bila tasyahud awal, imam tu serta tasyahud awal, makmum belakang pun serta tasyahud awal, masing-masing bangun balik. Bangun balik imam, makmum pun bangun balik. Jadi sambung sembahyang terus. Boleh faham tak? Senang je, bukan susah sangat. Jadi tadi imam tasyahud awal, kita takbir sembahyang ni maghrib. Kita takbir solat yang 3 rakaat ni maghrib. Saf yang pertama tadi dah selesaikan sendiri sembahyang tu, dia pergi tunggu musuh. Musuh duduk di belakang kiblat, bukan arah kiblat. Baik. Jadi tuan-tuan, saf yang tunggu imam tunggu depan musuh tadi, dia masuk belakang Rasulullah. Masuk belakang imam. Lepas tu dia pun sembahyang bersama Rasulullah sampai tasyahud awal. Tasyahud awal, imam tunggu, makmum tadi bangun, baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud. Lepas tu baca tasyahud awal bersama dengan imam. Habis tasyahud awal tu, imam pun bangun, makmum belakang pun sambung. Lepas tu teruskan sembahyang sama-sama. Jadi bagi salam sama-sama dengan imam. Itu kalau takdirnya sembahyang tu maghrib 3 rakaat. Kalau sembahyang tu 4 rakaat, jadi imam kena tunggu, tak lama juga tunggu dia. Jadi sama juga. Bila tasyahud awal, imam tunggu, lepas tu rakaat saf yang kedua tadi ni, tasyahud awal, lepas tu bangun, habis tasyahud awal bangun, lepas tu sambung terus sembahyang. Dalam kitab ni kan dia kata gini, dia sebut, dia kata wa hazihil kaifiyatu takunu fi salati sunnaiyyati amma fi sulasati wa yusalli bil ula rak'ataini wa bisanyati rak'atan wahidatan wa fi rubaiyati wa yusalli bi kulli minhuma rak'ataini. Dalam ni dia tambah. Dia kata ni bermula ini kaifiat sembahyang yang bizatir riqaq ni. Dia kata adalah kaifiat sembahyang ni boleh pada sembahyang fi salati sunnaiyyati, pada sembahyang yang pasal 2 rakaat boleh. Amma fi sulasiyati, ada pun pada sembahyang yang 3 rakaat, fa yusalli bil ula rak'ataini. Macam tu. Maka sembahyang oleh imam dengan saf yang pertama tadi ni, rak'ataini, 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau macam tu gini. Kalau kita tafsir dah ni dia kata gini. Baik. Macam mana?
Tadi musuh berada pada pihak yang bukan kiblat. Kalau kita kiblat sini, masa musuh kat sini. Rasulullah buat dua kumpulan. Satu kumpulan sembahyang bersama dia, satu kumpulan menghadap ke arah musuh. Kalau 3 rakaat, maknanya saf yang bersama Rasulullah ni dia akan sembahyang 2 rakaat. Baik. Okey. Dah buat 2 rakaat, masa tasyahud awal, imam dia kena selesai tasyahud awal. Dia bukan tapi dia kena tunggu. Dia kena tunggu tasyahud awal, tuan-tuan. Saf yang bersama dengan dia tu bangun, selesaikan sembahyang sendiri. 1 rakaat tu selesaikan. Baik. Okey. Bila dah selesai, imam masih lagi tasyahud awal ni. Makmum yang tadi tunggu, bila dah saf yang pertama tadi selesai, dia ambil tempat tunggu musuh. Lepas tu musuh pula akan bukan musuh. Mana yang tunggu musuh tu akan masuk bersama Rasulullah. Rasulullah akan sembahyang 2 rakaat ni. Rasulullah sembahyang 2 rakaat ni. Jadi mereka pun sembahyang, mereka sembahyang apa sekali bil ulang rakaataini, 2 rakaat. Kemudian wa bisaniyati rakaatan wahidatan. Dan dengan 2 rakaat tu wa bisaniyah pada sembahyang wa bisaniyati, dan dengan 2 rakaat rakaatan wahidatan. Maksudnya 2 rakaat rakaatan wahidatan. 1 rakaat tu buat masing-masing. 2 rakaat sembahyang Rasulullah. Jadi Rasulullah tunggu. Imam tunggu pada tasyahud. Makmum tu masuk balik sembahyang. Baik, kemudian lepas tu bila masuk imam makmum tu masuk takbir. Lepas tu imam pun bangun. Imam bangun. Bila dah masuk tu imam bangun. Imam pun bangun. Bila imam bangun, masa tu bila imam tu bangun, makmum yang tadi ni sembahyang Rasulullah 1 rakaat. Kemudian tapi dah minta sebut ni. Dah minta sebut. Jadi kan imam tadi ni dia dah tasyahud akhir. Dia dah bangun, dia tasyahud akhir. Makmum di belakang tadi ni bangun, sembahyang seolah-olah dia kejar imam tu dalam tasyahud akhir. Lepas tu bagi salam sama-sama. Yang 3 rakaat ni nampak susah sikit lah. Makmum masuk, imam pun bangun, sembahyang 1 rakaat. Imam tasyahud akhir, makmum ada lagi 2 rakaat. Bila tasyahud akhir, makmum tu tak perlu ke makmum tu mufarakah? Tak perlu mufarakah. Dia bangun, dia sembahyang sempurnakan 2 rakaat lagi. Lepas tu tasyahud akhir bersama-sama dengan imam. Imam bagi salam, makmum pun bagi salam. Itu kalau 3 rakaat. Kalau 4 rakaat, wa fir rubaiyati fa yusalli bi kulli minhuma rak'ataini. Jadi maknanya kalau sembahyang tu jenis 4 rakaat, tiap-tiap kumpulan tadi ni sembahyang 2 rakaat bersama dengan imam. 2 rakaat tu, 2 puak tu sembahyang 2 rakaat bersama dengan imam. Jadi kalau kita takbir 4 rakaat, 4 rakaat, imam sembahyang 2 rakaat bersama dengan saf yang pertama. Bila masuk tasyahud awal, imam pun tunggu. Imam tunggu, ataupun tunggu dalam berdiri pun boleh tau. Bukan tunggu tasyahudnya, berdiri pun boleh. Bila imam bangun, tasyahud yang ketiga tu, yang tadi yang di belakang tu mufarakah, sembahyang 2 rakaat selesai masing-masing. Imam tunggu. Imam tak ada rukuk ni. Imam dia tak ada rukuk. Makmum belakang tu selesaikan sendiri 2 rakaat. Habis bagi salam, masuk pergi belakang. Yang makmum yang satu tu tunggu masuk ke depan balik. Sembahyang, imam pun bangun ataupun imam dah sedia bangun, sembahyang sama-sama. Allahu Akbar, sembahyang lagi 2 rakaat. Okey, 2 rakaat tu bila imam tasyahud akhir,
makmum pun bangun, makmum bangun, lepas tu dia sambung salat bersama-sama dengan imam. Jadi sempurnakan macam tu. Sempurnakan macam tu. Itu sembahyang di zati riqab. Agak-agak susah nak faham tak? Ustaz, tak susah nak faham tak? Dia boleh je nak tunggu dalam tasyahud pun boleh, nak tunggu dalam berdiri pun boleh. Dua je, nak tunggu dalam tasyahud pun boleh, nak imam tu bangun pun boleh. Kalau tunggu berdiri lagi senang, kalau tunggu dalam tasyahud pun boleh. Jadi maksudnya bila imam tu sedar, maksudnya dia bagi ruang tau. Kalau imam tu sedar, makmum yang kedua dah masuk, dia pun bangun lah. Allahu Akbar. Jadi makmum yang belakang tadi pun takbir sama-sama dengan imam. Boleh. Nak tunggu dalam berdiri pun boleh. Tapi kalau tunggu dalam berdiri, lama tak? Lama tak, Ustaz? Kita cara macam mana, Ustaz? Ustaz tahu macam mana, Ustaz? Yang saya buat dengan Ustaz Fahmi tu buat dua boleh. Nak tunggu tasyahud pun boleh, nak tunggu dalam berdiri pun, imam berdiri pun boleh. Boleh dua-dua. Biasanya kalau ada siapa yang pernah buat, ada Ustaz tak pernah buat, tak ada peperangan ni. Kok ada dengar siapa-siapa mengajar? Sebab dalam ni dia tak terang habis pun, dia tak sebut pun. Okey. Tengok dalam ni dia kata maka kaifiat ini berlaku pada sembahyang yang 2 rakaat dan yang 3 rakaat dan yang 4 rakaat. Kalau 2 rakaat, mana firqah yang pertama sembahyang 1 rakaat, maka rakaat kedua mufaraqah. Masuk saf kedua pula sambung 1 rakaat, imam tunggu, lepas tu sambung dah 1 rakaat lagi. Kalau 3 rakaat yang jadi sembahyang 2, lepas tu sambung pula yang saf yang kedua sambung pula. Kalau 4 buat 2 rakaat, 2 rakaat. Itu dia punya kunci dia. Dia tak cerita lebih-lebih dalam ni, tak cerita. Kalau saya macam mana? Nak dengar macam mana? Nak dengar macam mana? Kalau Ustaz Fahmi dulu, dia buat macam ni. Dia kata, nak tunggu dalam tasyahud pun boleh, nak tunggu dalam berdiri pun boleh. Tapi biasanya untuk imam ni, dia tak nak tunggu dalam berdiri. Pasal apa? Letih. Dia tak nak tunggu dalam berdiri. Pasal apa? Sebabnya kalau tunggu dalam berdiri, maka tuan-tuan sekalian, jadi orang panggil kalau yang dah berumur tu penatlah dia. Sebab dalam sembahyang sunatil solat, dalam sembahyang solat khauf ni, dia tidak ada perkara yang, kalau sembahyang biasa kan, dia ada perkara yang membatalkan sembahyang. Tapi sembahyang khauf ni tak ada. Nak melompat, cuma perkara batalkan dia tu apabila kena najis ataupun dia menjerit, bersuara, batal. Dan kalau orang hayun pedang kan, dia mesti dia bunyi tak? Ya, ada tak? Mesti macam tu. Yang itu tak boleh. Kalau tengah sembahyang berlaku peperangan, kena bunyi ya, habis, batal. Kalau tengah perang, menjerit ke, batal. Ataupun pedang yang dihayun tu berdarah, menanggung najis, batal juga. Dua je. Ada pun nak melompat, membelakangkan kiblat, nak tunggu, nak itu, tak salah. Dalam sembahyang solat khauf, dia tidak membatalkan sembahyang kalau bergerak lebih daripada 3 kali ataupun berbelakangkan kiblat. Dia tak membatalkan sembahyang tersebut, tak, sekali-kali tidak. Macam tu. Ya. Dua-dua firqah tu sama-sama takbiratul ihram sama sekali dengan imam tak? Kalau masa tu yang saya ingat gini, lepas takbir tu Allahu Akbar, maka saf yang nombor 2 akan berpusing. Dia takbir juga. Takbir juga, itu akan pusing. Tapi bila imam sembahyang, yang belakang tadi tak boleh sembahyang. Jadi menyalahi imam tak? Tak apa. Tak apa, pasal apa? Ini sembahyang dalam ketakutan, sembahyang dalam peperangan, tak ada masalah. Tak ada apa-apa.
Tapi kalau sembahyang biasa boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Sebab imam dah berpindah berapa rukun. Dah rukuk, dah sujud i'tidal, dah sujud. Kalau kita akan takbir sama dengan imam, bila imam tu dah buat sengaja, kalau kita sengaja tinggal 2 rukun, dah batal dah. Masuk rukun ketiga, batal dah. Kau tak nak ikut. Baik. Ni bukan kata ni dah habis 1 rakaat dah, baru masuk, baru sembahyang balik. Tak apa. Dalam sembahyang solat khauf ni tak ada masalah yang tu, tak timbul masalah tu, tak ada masalah. Baik. Okey, itu cara yang pertama. Kita yang menghadap musuh tu, dia boleh bercakap tak? Tak boleh dalam solat. Boleh. Tak boleh dalam solat. Dalam sembahyang dia dah tunggu je. Pedang duk pinggang pun boleh. Keris ke apa ke duk di pinggang, nak pegang pun boleh. Dalam sembahyang tu nak pegang senjata tak apa. Dalam peperangan boleh. Kalau senapak lah, M60 lah. Kalau AK-47 lah, letak kat sini. Allahu Akbar. Orang Yaman AK-47 tu semua rumah ada. Kalau pergi Yaman kan, di mana-mana pun dekat Yaman, antara laut ke di belah utara ke, AK-47 tu mesti ada. Boleh katakan hampir semua rumah ada AK-47 tu ada AK-47. AK-47 tu yang senapang Rusia pendek. Tapi kalau kena dia punya peluru dia pergi macam ni. Dia bukan pergi dia tu tak. Peluru dia pergi macam ni. Kena kat sini, dekat belakang lubang besar. AK-47 tu. Dulu selalu ini live ni nanti semua tangkap orang pula. Kat Yaman dulu selalu lah tempat tu memang selalu dia, siapa nak pergi apa tu bukan latihan tak. Saja nak pegang-pegang boleh je. Okey. Mula-mula saya masuk Yaman sampai ke Sana'a tu, saya tak tahu mana satu polis. Tak tahu mana satu polis. Semua pakai senjata belaka. Semua ada senapang. Waktu yang pisau bengkok tu kat sini. Kat sini ada AK-47. Yang mana satu polis ni semua pakai senjata belaka. Semua senapang belaka dia. Itu tak kisahlah. Bawa senjata ni sebenarnya bukannya haram. Bukannya haram pun. Pasal apa? Membunuh tu bawa contoh haram. Tapi nak bawa saja boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi undang-undang Malaysia ni tak boleh lah. Nak macam tu je. Nak jaga keselamatan. Takut-takut ada orang yang tak boleh kontrol akal dia. Dia jadi macam tu lah. Okey, jadi sembahyang Zatil Riqa' ni, sembahyang ni cara macam tu. Yang 2 rakaat pun boleh, 3 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh. Baik. Dan keduanya, daripada 4 cara tu, adalah seterusnya seperti itu juga. Jadi sembahyang yang kedua ni, maksudnya musuh berada di pihak bukan kiblat. Itu macam tu juga. Dan tetapi di sembahyang dengan tiap-tiap firqah itu sembahyang yang sempurna. Dan iaitu diberikan satu firqah di hadapan seteru, dan sembahyang dengan satu firqah disempurnakan sembahyangnya serta mereka itu. Tengok ya, ini sembahyang di kat mana ni? Ada sebut tak Nabi sembahyang kat mana ni? Batul Nakhli. Sembahyang Nabi di Batul Nakhli. Dalam ni ada sikit ni, ada sikit. Cara yang pertama tadi, kaifiyatuha yufarriqul imam al-imam tu jaisha firqataini. 2 firqah. Firqatan yastaqbiluna al-aduwa wa yahrusuna wa firqatan yusalluna ma'ahu rak'atan ula. Fa iza qama al-imam rak'atan tsaniyah nawahu al-mufarakata wa atamu li anfusihim wa yusallimuna summa yazhabuna ila jihadil adu wa yahrusuna
summa ya'ti alladhi kanu yarsuna wa yusalluna ma'al imam rak'atan tsaniyah summa tutimmu li nafsiha biduni niyyati mufaraqah. Nampak dalam ni bukan yang mufaraqah pun. Wa yantaziruha al-imam wa yusallimu bihi. Jadi kan tadi sembahyang tadi kan yang firqah yang nombor 2 tu dia tidak yang mufaraqah. Yang mufaraqah hanya makmum yang pertama je yang mufaraqah. Ada pun makmum yang kedua tadi, walaupun sembahyang 3 rakaat ke 4 rakaat ke 2 rakaat ke, tak ada mufaraqah. Tak ada mufaraqah. Kemudian sembahyang yang sebut yang kedua ni sembahyang Nabi bi batnin nakhli. Bi nakhli ni kan berlaku sembahyang tu di tengah-tengah kebun tamar. Batnin nakhli itu maksudnya nakhli tu tamar. Bimpat itu masuk perut tamar. Masuk perut tamar tu ialah di tengah-tengah kebun tamar. Kebun tamar. Okey, macam mana? Ada katanya maka wahiyya idza kana adu fi jihati dalam kata katakan wahiyya idza kana adu fi ghairi jihatil qiblah. Okey. Sembahyang Nabi musuh berada di tempat lain daripada kiblat. Seperti itu juga. Tetapi disembahyang dengan tiap-tiap firqah itu sembahyang yang sempurna. Maknanya dekat sini imam kena sembahyang 2 kali. Faham tak? Maksudnya kan firqah pertama selesaikan sembahyang itu bersama dengan imam. Habis sembahyang imam beri salam, yang pertama tu pergi tunggu pula musuh. Datang firqah yang kedua sembahyang sempurna pula bersama dengan imam. Maksudnya imam kena solat 2 kali. Imam kena solat 2 kali. Lepas tu dalam ni kata wa iza wahiyya iza kana al-adu, iaitu apabila adalah musuh tu pada jihad, pada pihak kiblat. Bukan, pada pihak lain kiblat. Iza kana al-adu fi ghairi jihatil kiblat, lain daripada pihak kiblat. Kaifiyatuha, kaifiyatnya jadi yusallil imamu bi firqatil ula salatan tammatan. Sembahyang dengan firqah yang pertama tu sembahyang tu sempurna, 2 rakaat ke 3 rakaat ke 4 rakaat sembahyang pertama. Musuh yang jaga musuh tunggu sampai sembahyang yang kuat golongan pertama tu selesai dengan imam. Wabil kutisanya firqah yang kedua pula salatan taman, sembahyang pula dengan sembahyang yang sempurna. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini imam tu kena sembahyang 2 kali. Imam kena sembahyang 2 kali bersama-sama dengan jamaah yang berlainan. Baik, okey. Dan iaitu cara yang kedua ni diberikan satu firqah di hadapan seteru. Seteru tu daripada kiblat. Yang ni tak jual sembahyang cara kedua ni yang tunggu tu dia tak sembahyang lagi. Dia tak solat lagi. Dia tunggu je, jaga je kalau musuh tu datang menyerang. Sedangkan masa tu musuh sikit, musuh tak ramai, sama macam pertama tadi. Dan sembahyang dengan satu firqah disempurnakan sembahyangnya serta mereka itu. Jadi dan sembahyang dengan satu firqah, sembahyang oleh imam dengan satu firqah, satu jamaah, satu makmum satu ni, satu kumpulan ni disempurnakan sembahyang serta mereka itu serta anak jamaah tadi. Imam tu sembahyang sempurnakan. Habis sembahyang tu masuk pula firqah yang kedua, sembahyang pula imam dengan firqah yang kedua. Maka apabila selesai mereka itu di hadapan seteru, maka datang firqah yang menunggu dahulu itu sembahyang serta imam, sembahyang yang sempurna. Baik. Jadi dah habis satu kuat, datang satu kuat pula sembahyang bersama-sama dengan imam.
Itu cara yang kedua. Maka sembahyang ini, sembahyang Nabi SAW pada batnil nakhli. Maka jatuh sembahyang yang kedua itu sunat bagi imam. Sembahyang yang sembahyang kedua tu dinamakan sembahyang tu sembahyang mu'adah, sembahyang fardu yang diulang, hukumnya adalah sunat. Tu cara dalam sembahyang tu. Dan kaifiat ini pun berlaku pada sembahyang 2 rakaat pun boleh, 3 rakaat pun boleh, dan 4 rakaat pun boleh. Nak buat sembahyang 2 rakaat yang ni lagi senang. Kalau cara begini lagi senang. Maksudnya apa? Golongan pertama selesai sembahyang Nabi. Lepas tu yang golongan dah habis selesai tu, bagi tunggu pula depan musuh. Masuk pula jamaah yang tadi menunggu yang pertama tadi, masuk sembahyang Nabi, selesai sembahyang. Lepas tu habis selesai sembahyang, masing-masing tunggulah, masuklah dalam sop peperangan pula. Tu cara yang mudah. Cara yang mudah. Macam tadi ni kena mufarakah, tapi cara macam tu sudah dimuktamadkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tak ada masalah tu. Okey, itu ayat sembahyang Nabi di batnin nakhli. Okey. Dan yang ketiga, dan ketiganya, cara, 4 cara tu, ketiganya, hanya 4 cara tu. Yang ketiga, bahawa adalah seteru pada pihak kiblah, dan banyak muslimin, dan tiada di sana itu dinding antara kedua, tak ada hail. Ini sembahyang kat mana ni? Sembahyang Nabi di Asfan. Sembahyang Sunnah di Asfan. Nama tempat di Asfan. Nama tempat dia Asfan. Tapi dalam ni kan sumiyat bizalika li asfi sayfi fiha. Maksudnya kan masa tu pedang dah terbuka daripada sarung. Pedang tu dah terbuka pada sarung. Maksudnya pedang sudah sedia untuk pedang. Pasal apa? Sebab mereka berhadapan sama-sama kiblat, sama-sama. Okey. Maka apabila bahawa adalah seteru pada pihak kiblah, musuh ada di hadapan kiblat lah, arah Mekah, dan banyak muslimin, tentera Islam pun banyak. Jadi tentera Islam banyak, tentera kafir ni banyak pun tak apa, sikit pun tak apa. Cara ni boleh. Dan tiada di sana, yakni pada cara ketiga ni, tempat tu tiada dinding antara keduanya, yakni tiada hail, tak ada perkara yang menghalang. Sungai ke, bukit ke, ataupun hutan ke, tak ada, lapang aja. Maka disafkan mereka itu oleh imam 2 saf. Ini 2 saf tu, sebab sahabat tu boleh disafkan kepada 2. Tapi kalau andainya kita nak buat saf yang banyak pun tak apa. Katalah tentera Islam tu ramai, kalau buat 2 jadi panjang sangat, tak apa juga. Kita buat 3 saf pun boleh, 4 saf pun boleh. Tapi cara tu lah macam mana, tengok ya. Kemudian 2 saf, maka disembahyang dengan sekaliannya. Jadi sembahyang semua sekali saf-saf tu bersama dengan imam. Di kisah Rasulullah ni. Maka apabila sujud imamnya, sembahyang sekali, tapi saf yang pertama sujud. Bila imam sujud, makmum yang pertama sujud. Hendaklah sujud saf yang pertama. Rukuk sekali, sujud je serta imam, dan berdiri saf yang kedua. Jadi saf yang kedua tak dibenarkan sujud, tak boleh sujud. Rukuk tadi tak apa, rukuk. Bila imam rukuk, saf yang pertama pun rukuk, saf kedua pun rukuk. Bila i'tidal, saf pertama pun i'tidal, saf kedua pun i'tidal. Tapi bila imam sujud, maka saf yang pertama sahaja sujud.
Adapun saf yang kedua tu tak boleh sujud. Tunggu dalam iktidal. Tengok. Dan berdiri saf yang kedua di dalam iktidalnya. Tunggu dalam iktidal. Sedangkan tuan-tuan, iktidal ni rukun yang panjang ke rukun yang pendek? Rukun pendek je. Pendeknya iktidal ni qadar mana satu? Kalau sebenarnya biasa lah. Iktidal ni dia kata rukun yang pendek. Ada China Ustaz Yunus ada dekat Penang, tanya dekat dia. Tanya dekat dia yang iktidal tu rukun panjang ke rukun pendek? Dia kata rukun panjang. Salah. Nangis. Aduh, kesian. Tak nak sebut nama dia. Tuan-tuan, itulah zaman kita ni fitnah. Zaman kita ni fitnah. Tak pernah ngaji pun nak mengajar juga. Tak pernah ngaji, tapi nak mengajar juga, nak baca kitab juga. Tak pernah jumpa tok guru mana-mana pun. Tak pernah kata di pondok mana-mana pun, tapi nak mengajar juga. Banyak pula pengikut dia tu. Yang rambut pinting tu pun ramai pengikut. Betul tak? Saya duk fikirkan tuan-tuan, dia ni reti tak fiqah. Kalau dia reti fiqah tuan-tuan, dia tak buat rambut macam tu. Pasal apa? Sebab mandi hadas, tuan-tuan, kalau rambut macam tu wajib tak dirungkai? Wajib. Dia tak pernah keluar mandi ke? Dia tak pernah mandi hadas ke orang tu? Dia tak pernah ke? Macam mana mandi hadas? Kalau rambut macam tu, kencing, sedangkan orang perempuan yang bersanggul tu pun tidak sah mandi kalau tak buka sanggul. Kena rokaikan sanggul tu, baru sah mandi hadas dia. Kalau tidak tak sah. Macam mana rambut macam tu? Jirun, air keluar balik. Pasal apa buat rambut macam tu? Itu pun nak mengajar. Orang tanya, iktidal tu rukun panjang atau rukun pendek? Rukun yang panjang, kata dia. Sudah. Jabatan Agama Islam Pulau Pinang tanya dia, rukun yang panjang ke iktidal, rukun panjang atau rukun pendek? Dia kata rukun yang panjang. Oh, salah. Minta maaf lah, saya tak tahu. Kau mengajar. Oh, banyak macam tu. Iktidal ni masuk dalam rukun pendek kecuali pada rakaat yang terakhir dalam mazhab Syafi'i. Kecuali dalam iktidal rakaat yang terakhir. Sama ada sembahyang zuhur rakaat terakhir, iktidal rakaat terakhir yang keempat, ataupun sembahyang asar, ataupun sembahyang maghrib, ataupun sembahyang isyak, ataupun semua ada biasa tu sebab ada kunut kan. Tapi sembahyang lain pun boleh dipanjangkan iktidal pada rakaat yang terakhir pada tiap-tiap sembahyang. Boleh. Tapi berlaku khilaf pada dia. Khilaf di antara Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli ada khilaf dalam bab tu. Syekh Ramli kata, kalau dipanjangkan iktidal tanpa membaca kunut, maka hukumnya batal sembahyang. Di sisi Syekh Ramli, kalau rakaat yang terakhir tu iktidal, kalau orang tu panjang, Sami Allahu liman hamidah, lama dia berdiri iktidal tanpa membaca kunut nazilah tak baca, maka di sisi Syekh Ramli hukumnya batal sembahyang orang yang memanjangkan iktidal lebih daripada qadar membaca Fatihah. Tapi Syekh Ibn Hajar kata tak batal. Pasal apa tak batal? Sebab rakaat yang terakhir iktidal pada rakaat terakhir itu pada jumlah. Pada jumlah. Kata Syekh Ibn Hajar, pada jumlah
tempat tu memang tempat membaca kunut. Maka kalau tak baca kunut pun boleh juga, walaupun dipanjangkan i'tidal pada rakaat yang terakhir. Itu khilaf. Okey. Tapi tengok ya, dalam ni dan berdiri saf yang kedua di dalam i'tidalnya tunggu lama tak? Lama lah. Pasal apa kata lama? Imam sujud lagi 2 kali pula, duduk antara 2 sujud pula, lepas tu pula okey, kira-kira lama lah tu. Sebab lebih daripada qadar membaca Fatihah. Baik. Tapi pada sembahyang solat khauf ni, maaf, dalam i'tidalnya menunggu akan seteru. Maksudnya jaga sami Allahu liman hamidah, rakaat yang kedua jangan rukuk, jangan sujud. Yang sujud hanya rakaat yang pertama, bukan hanya saf yang pertama. Baik. Dan apabila bangkit imam dengan saf yang pertama bangkit dari sujud tu, maka sujud pula saf yang menunggu itu. Jadi saf yang kedua, bila dah bangun saf yang pertama tu sujud sama-sama imam, dia pula turun sujud. Sujud pula, sempurnakan sembahyang sujud tu lah. Sujud, duduk antara tu sujud, lepas tu bangun, dan mendapatkan imamnya pada qiyam rakaat yang kedua. Maka rukuk dan i'tidal sekaliannya. Rukuk, i'tidal, dua saf tadi ni sama-sama dengan imam, serta imam. Apabila sujud imam rakaat kedua tu, maka hendaklah sujud sertanya oleh saf yang kedua. Jadi saf kedua pula sujud, saf pertama kena berdiri pula. Dengan tiada diperbuatkan yang banyak, dengan tiada perbuatan yang banyak membatalkan sembahyang. Tengok ya. Jadi bangun pula sujud pula saf yang kedua. Saf yang pertama tadi tunggu pula. Habis. Hal keadaan perbuatan tadi ni dengan tiada perbuatan yang banyak. Jadi jangan buat perbuatan yang tengah sembahyang ni membatalkan sembahyang. Jadi maksudnya saf yang kedua tadi sujud sama dengan imam. Dan menunggu pula saf yang di belakangnya. Saf yang di belakang imam tu tunggu pula. Dan saf pertama lah, tunggu pula. Makanya itu akan seterus. Dan demikianlah dan macam tu lah, buat macam tu lah, gili-gili. Dan tasyuk imam dan memberi salah dengan sekaliannya. Jadi gili-gili lah. Kalau 4 rakaat, 4 rakaat, saf pertama, rakaat pertama sujud, saf yang kedua berdiri. Rakaat yang kedua pula, saf yang pertama, saf yang kedua sujud, saf yang pertama tegak berdiri. Buat macam tu sampai habis sembahyang. Jadi cara macam ni boleh buat sembahyang yang 2 rakaat, boleh buat sembahyang yang 3 rakaat, dan boleh buat sembahyang yang 4 rakaat. Boleh berlaku. Misalnya, maka inilah sembahyang Nabi SAW pada usfan, pada sembahyang Nabi yang namanya usfan bi asafani. Usfan. Baik, kemudian kata dia ini nama tempat ni Jalan Madinah. Jalan nak pergi Mekah, Jalan Madinah nak pergi Mekah. Dan kaifiat ini pula berlaku pula pada sembahyang yang 2 rakaat pun boleh, yang 3 rakaat pun boleh, dan yang 4 rakaat pun boleh. Ini Ustaz, kalau ramai kawan-kawan kita Ustaz, kalau ada masa kosong Ustaz tahu kan, kalau masa cuti-cuti tu buat satu tempat perkemahan, kita buatkan praktikalnya ni. Tapi jangan buat pedang. Kami dulu buat pedang kayu, ambillah kayu hutan tu. Letak. Syekh kami pedang tu tak tepi dia. Nak tegak pun boleh, nak melentang, nak jatuh ke tanah pun boleh. Tapi pedang siap sedia. Dia buat kayu lah, ambil kayu je. Jangan buat pedang betul, nanti
Nanti katanya kita mau undang pula. Ya, payah pula tu. Ini kita nak praktikal ni. Nak praktikal. Kalau Imam Mahdi datang macam mana? Tak belajar cara sembahyang ni. Imam Mahdi datang tak lama. Ada dah tu Imam Mahdi tu. Kalau dekat jenazah tu Habib Mahdi. Kalau dengar azab tu Habib Mahdi ada dah. Tak tunggu Imam Mahdi semayangnya tu tuan-tuan. Okeylah, maksudnya tuan-tuan, bab ni kalau tak datang Imam Mahdi pun kita kena juga belajar fardu ain, cara-cara semayang. Bukan dalam peperangan saja. Mungkin semayang kita, katalah kita semayang dalam hutan jenazah, ada kebun, kebun sawit. Tiba-tiba bunyi dengar, nak lari ke nak semayang turun? Allahu Akbar. Ni tengah hutan, tengah kebun sawit ni. Tiba-tiba kita baca Bismillahirrahmanirrahim, seorang-seorang ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba-tiba di belakang kita bunyi, nak lari ke nak semayang terus? Kalau tunggu juga tuan-tuan, Allah, bodoh sangat dah. Kan pada adatnya harimau tu dengan kita musuh. Udah, aku tahu kuat. Allah, tuan-tuan, inilah kalau tak ngaji tauhid ni. Tauhid tu lain. Bab hukum adat kena belajar juga. Ini hukum adat tahu dah, tapi aku tak kuat dengan Allah. Tahulah Allah Ta'ala saja yang memberi bekas, bukan harimau tu. Tapi pada adatnya, makan orang tak? Larilah. Tak tunggu situ, alamatnya berdosa kita. Pasal apa berdosa? Namanya bunuh diri tak? Dah tahu dah harimau kat belakang, tak tunggu lagi. Lari ya. Bukan mana, kamu tengok, tengok kamu dah salah dah. Harimau tak boleh beri bekas. Memanglah, sungguh. Kalau macam tu, cukup bakar diri tengok. Hangus tak? Ambil api, cukup bakar tengok. Mandi dengan petrol tu, cukup api tengok. Bakar tak? Dah, Allah saya beri bekas saja. Kena buat, tengok. Apa macam tu? Ni janganlah. Jangan. Sebab tu tuan-tuan kan, bab wali ni, bab karomah-karomah ni bukan boleh dibicarakan pada orang awam. Payah kita kan tuan-tuan kalau orang tak mengaji 3 hukum ni. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Hukum adat memang berlaku. Tidak kita dalam dunia ni mesti berlaku hukum adat. Macam kita makan, Allah selalu mengenyangkan, bukan nasi. Tu salah makan. Jangan makan. Tengok macam mana kau. Jangan bodoh sangat. Kita orang mengaji ni kena macam tu. Sebab itulah ada semayang Sidatul Khauf ni. Tengah-tengah semayang tu datang harimau. Larilah. Masa tu nak selamatkan diri, tapi masih lagi semayang. Boleh tak? Boleh. Ataupun tengah semayang dalam rumah, api, rumah terbakar ni. Nak tunggu juga. Api tak memudaratkan. Aku tengah semayang ni, aku tetap tunggu juga. Pasal apa? Allah akan memberi. Allah yang memberi bekas. Memanglah. Tapi pada adatnya macam tu. Sebab tu lah Rasulullah pun makan, Rasulullah pun tidur, Rasulullah pun ada pedang. Macam tu. Pasal apa? Sebab berlaku atas hukum adat. Macam tu tuan-tuan. Sebab tu kan ulama' ni, dia kata mempelajari hukum adat tu walaupun tak wajib. Tak wajib, mengetahui hukum adat tak wajib. Tapi kalau orang tak belajar hukum adat sehingga dia menyalahi dengan perbuatan-perbuatan dia, maka tetap hukumnya berdosa. Tetap. Tak wajib. Belajar hukum akal dia yang wajib.
Okey, baik. Dan keempatnya sembahyang siddatil khauf, iaitu sangat ketakutan di dalam perang. Sama ada sudah bercampur-campur dengan seterunya atau belum lagi bercampur. Jadi nak berlaku perang ni, mungkin bercampur, dah bergelomak, orang panggil dah bergaul dah masa tu. Walaupun kita dah sembahyang, tiba-tiba diserang oleh kafir. Orang kafir serang kita. Masa tu kita tak boleh membatalkan sembahyang tu begitu-begitu saja. Maka peranglah, dah bercampur. Atau belum lagi bercampur, tetapi tiada aman. Tak bercampur, tapi tak pasti keselamatan kita tu. Sebab bila-bila masa je mereka boleh datang. Tiada aman mereka itu daripada kedatangan seteru. Dan kurempak, jikalau berpaling mereka itu daripada itu. Maksudnya musuh akan datang menyerang, kurempak tu rempuh lah. Maksudnya musuh datang merempuh, tu rempak tu. Kurempak jikalau berpaling mereka itu daripada sembahyang. Maka hendaklah sembahyang tiap-tiap daripada kaum itu barang mana kelakuan ada ia. Jadi sembahyanglah dia. Tak kira dalam keadaan macam mana. Sama ada berkenderaan, atas unta, atas kuda, atas kandai, atas kereta, atas lori, tak kisah. Atau jalan berhadap kiblat, atau jalan berhadap kiblat, atau tiada menghadap kiblat. Jika lebih lemah ia daripada berhadap, dia tak mampu dah, sebab dah berlaku, dah bercampur handuk, dah bergelomak sangat ni. Okey. Dan masa tu tak siap, tak apalah. Dan sah mengikut setengah akan setengahnya. Boleh. Dia tengok kawan dia rukuk, dia pun rukuk walaupun jauh sekalipun. Katalah dia tengok kawan dia terus sembahyang, dia pun dalam peperangan ni. Tiba-tiba kawan dia rukuk. Dia belakang dia nampak rukuk walaupun bukan arah kiblat. Tak apa. Macam tu. Dan jika bersalah-salah pihak sekalipun, walaupun yang dia menghadap kiblat, yang dia tak, tapi nampak dia rukuk aja, tak ada masalah. Dan terdahulu makmum atas imam sekalipun, walaupun imam duduk belakang, makmum di depan sekalipun, tak apa, tak ada masalah dalam ni. Dan diusulkan pada perbuatan yang banyak dalam sembahyang yang siddatul khauf ni. Tak kisah sembahyang perbuatan tu banyak, lebih daripada 3 kali berturut-turut pada anggota yang besar. Tangan, kaki melompat, tangan menghayut 2, 3, 4 kali, tak apa. Seperti beberapa kali pukul dan tikam yang berturut-turut. Ini sembahyang yang siddatul ni, sembahyang yang sudah bergelomak dah. Kalau bukan dalam peperangan, kita lari daripada musuh, kita lari pada harimau, kita lari pada rumah yang tak runtuh, nak terbakar, lari, tak apa, boleh. Okey. Tetapi sungguh pun tadi kata tak apa, dimaafkan, diusulkan pada perbuatan yang banyak. Diusulkan dapat tetap menghadap kiblat, diusulkan makmum ke depan daripada imam, tak apa. Walaupun tak nak jadi makmum, tak nak jadi imam sekalipun, tak nak jadi makmum sekalipun, boleh ikut antara kita-kita tu. Tetapi tiada diusulkan perkataan dan teriak. Jadi tak diusulkan kalau bercakap sama-sama sendiri. Belakang kamu musuh, berapa tengatan, yo. Macam tu. Ni nampak katalah Ustaz Auf kan, Ustaz Auf di belakang dia ada musuh. Kita pun ingat dia, Ustaz ada musuh kat belakang, jaga, angkat pedang. Cakap macam tu batal tak sembahyang? Batal. Pasal apa? Cakap macam tu tak diuzurkan lebih daripada 6 patah perkataan. Dan teriak, menjerit, ya, macam tu. Jadi bila menjerit macam tu tak diuzurkan, batal sembahyang. Tapi batal sembahyang pun tuan-tuan sekalian tak berdosa. Kalau kita terlewat waktu sekalipun tak berdosa. Lepas tu qadaklah balik. Tak ada masalah sebab kita dalam macam tu. Macam mana mulut kita kan?
Dah tengok dah Mak Kilau punya filem. Tengok. Tengok. Alah, tu sama malu lah. Ngaku je lah. Mak Kilau tu masa tu ada tak Yahya? Ada? Ada tak? Ada. Kalau ada tak boleh. Kalau ada kan masa dia, ya melompat tak apa lagi. Ya yang menjerit-menjerit tu kan. Tak boleh. Kalau tengok dalam filem tu kan tempoh bertembung kan, dua guna berlawan kan. Masa tu dikatakan yang Syiddatul Khauf tu. Kalau Datuk Adi Putra tu dia melompat, dia punya suara tak? Ya, yang ada tak bunyi. Kalau ada, tak boleh. Kalau menjerit tak boleh. Okey. Kalau lafaz Allahu Akbar bukan istiqalat. Sama juga. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Yang pentingnya bukan maslahat solat. Kalau masalah solat tak apa. Dan harus baginya memegangkan senjata yang kena najis. Tapi tuan-tuan, jangan sampai najis tu terpercik kena badan dia. Okey, yang tiada dimaafkan daripadanya kerana hajat kepadanya, dan dikodokkan sembahyangnya kerana nadir unsurnya. Nadir tu maksudnya jarang sangat berlaku macam tu, jarang sangat. Bukan selalu perang tu. Jadi sembahyang dalam peperangan Syiddatul Khauf ni kena kodok balik, kena kodok. Dia tak boleh sekadar tu, tak boleh. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sembahyang macam tu dibenarkan pada syarak. Tapi tak ada orang buat lagi. Tak ada orang buat. Okey. Dalam ni kan saya baca sikit masalah yang berlaku di dalam Salatul Khauf. Ada dalam kitab Takrirat ni ada 4. Dia sebut masailu fi Salatul Khauf. Masalah yang ada di dalam sembahyang khauf. Yang pertama kata dia yajuzu hamlus silah asna as-salati. Harus menanggung, membawa akan senjata tengah-tengah sembahyang. Boleh. Bal yusannu, bahkan disunatkan menanggung senjata tu idza khafal adu, apabila takutlah ia seseorang itu al-adu akan musuh. Boleh. Tapi dalam peperangan yang Salatul Khauf ni lah, wa idza tanajjasa alqahu, dan apabila bernajis ia senjata tu, alqahu, hendaklah dia melemparkan kalau tengah sembahyang. Idza turrira fayumsikuhu wa alaihi alqada, apabila terpaksa menanggung senjata yang bernajis. Sebab tu saya kata tadi kan, kecuali kalau senjata tu bernajis, walaupun tak dapat tidak sekalipun dalam peperangan, mesti tak kena membunuh. Bila kita menikah, tuan-tuan, mesti tak senjata tu kena najis, darah tu banyak kan. Maka pada ketika itu ulama kata wa alaihil qada, dan wajib di atas dia kena qada sembahyang sama macam tadi. Dan dikodok akan sembahyang ni. Pasal apa? Sebab dia senjata tadi kena najis dan dia menanggung senjata tu yang bernajis. Maka hukumnya sembahyang tu kena kodok. Kodok balik sembahyang tu. Baik. Yang kedua, yajuzu lahu an yusalliya salata syiddatil khauf idza khafa hariqan aw sailan aw sab'an aw ghaib aw ghariman indal ihsari fa khaufi habsihi. Tengok yajuzu lahu, dan harus baginya, bagi seseorang itu, ayyusalliya, bahawa ia sembahyang solat syiddatil khauf, dia sembahyang akan sembahyang syiddatil khauf. Bila tu? Iza khafa hariqan, apabila takutlah ia seseorang itu akan hariqan, terbakar. Boleh.
Dia tengah sembahyang kat rumah, dia rumah tu terbakar. Dia pun lari. Boleh tak? Boleh. Silent ataupun banjir yang besar. Tengah sembahyang ni, air sungai naik. Lepas tu nak lari tak? Lari lah. Boleh je tengah sembahyang tu, walaupun belakang kiblat sekalipun, tak ada masalah. Sabu'an ataupun binatang liar, binatang yang garang, singa, harimau, beruang, harimau bintang, harimau akar, harimau macam lagi. Baik, boleh lari tak? Boleh. Ataupun ghariman, ataupun ada orang nak datang minta hutang, padahal masa tu indal ihsar, masa tu dia susah, dia payah, dia tak ada duit, dia fakir. Masa tu orang minta hutang datang. Macam contohnya Along, contoh halangan. Along datang rumah dia tengah sembahyang, lari tak? Lari. Kalau tidak nanti Along tertangkap, diseksa. Padahalnya wahau fi habsi, dan dia takut akan kena tahan dengan gharib tadi. Boleh tak lari? Boleh. Walaupun dia berhutang sekalipun, walaupun dah sampai masa berhutang sekalipun, tapi masa tu dia dalam keadaan kesusahan. Dia tak ada duit, nak bayar tak boleh. Dia bukan tak nak bayar, tapi dia tak nak, bukan dia lari, tapi dia tak ada duit. Boleh lari tak dalam sembahyang tu? Boleh. Maka salah satu daripada usul jamaah, maknanya satu lelaki ni dia tak nak pergi masjid berjemaah. Pasal apa? Sebab di masjid tu ada orang yang dia ada orang yang minta hutang. Dia tu berhutang dengan orang tu. Orang tu pergi sembahyang kat jemaah kat situ. Dia tahu orang tu sembahyang tu. Dia pun tak nak pergi. Boleh. Pasal apa? Sebab hutang ni kan tuan-tuan penyakit ni kan. Sebab bila kita buat, sebab tu tuan-tuan, bagi hutang pada orang dengan bagi sedekah pada orang, mana lebih afdal? Bagi hutang pada orang lebih afdal, bukan bagi sedekah. Pasal apa? Sebab orang kita bagi sedekah tu, dia tak terkepit, dia tak terpaksa. Dan orang yang berhutang ni tuan-tuan, ghalibnya lah kerana terpaksa lah. Kerana terpaksa. Sebab tu afdal bagi orang hutang. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang minta hutang, bagilah. Kalau kita tu ada duit, bagilah sekadar kita mampu lah. Tapi kalau dalam handphone, jangan. Saya tengah malam 2-3 hari lepas ada orang mesej nak minta hutang, tapi gambar tu tengok macam saya kenal. Dia ni. Saya ingat orang tu. Besok pagi saya WhatsApp kat orang tu nak. Ini kau ke ni? Bukanlah. Ini orang jahat. Apa panggil? Scammer nak minta duit kat kita. Nasib baik saya tak layan. Nasib baik handphone saya rosak. Nasib handphone saya nak tekan tutup tak boleh. Dia tutup sendiri. Pasal apa? Punat ni, switch nak tutup tu tak ada lah, hilang. Nak beli bangku tak ada duit. Dah dekat 10 tahun dah handphone tu. Orang pakai handphone berapa tahun? 2 tahun buang kan. Beli bangku, saya dah hampir 10 tahun dah handphone. Tak buang-buang lagi. Maksudnya apa tuan-tuan? Saya sayang dalam tu ada yang saya simpan daripada Habib Umar punya kuliah, Habib Umar punya ceramah, atau ada kuliah-kuliah lain tu. Saya sayang nak buang. Saya sayang kalau buang nanti, saya tak reti nak buat. Ada simpan yang Telegram lah, simpan. Tak reti. Nak simpan yang Telegram macam mana? Wallahualam, tak tahu nak buat macam mana. Tunggulah sampai saat ni. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, masalahnya lau sallu salatal khawfi li sawadin zannuhu aduwan summa bana khilafu fayajibu alaihimul qada. Dan jikalau sembahyanglah satu jamaah, satu buah sembahyang tu salatal khawfi, akan sembahyang khawf li sawadin, kerana kegelapan. Sawadin tu gelap, tak nampak apa-apa lah. Kemudian zannuhu aduan, dia sangka musuh. Sebab tak tahu ni, dalam gelap, tak nampak. Summa bana, kemudian lepas sembahyang tu ternyata
khilafu, menyalahi sangkaan. Tadi sangka musuh, rupanya ternyata bukan musuh. Sembahyang tadi macam mana? Fayajibu alaihimul qada, maka wajib di atas mereka yang sangkaan mereka itu adalah musuh, wajib mereka tu kena qada balik. Bi khilafi, dan khilaf, bersalahan, malau. Ni tuan-tuan kalau baba lah ni, dia kata ma tu ma masdariyah zofiyah, ma masdariyah tu dia kata. Ma tu kena pada masalah dia kata. Dia kata bersalahan masalah laubana. Jika ternyata dah annahu akan bahawasanya aduhu, memang nyata-nyata musuh. Walakin niyatuhu as-sulhu, tapi niat musuh tu nak berdamai. Awal tijarah, ataupun niat mereka tu datang tu bukan dia memang musuh, tapi musuh tu datang bukan nak berperang. Niat dia nak berdamai, ataupun niat dia nak berniaga. Fala qada'a. Macam ni Ustaz. Tadi kan dia kata, kalau mereka tu semayang khauf, tengok musuh datang daripada ni, ingat musuh tu datang menyerang. Ni gelap ni, tapi dah terasa ada musuh. Kita pun semayang khauf, tuan-tuan. Ternyata bukan musuh. Ternyata bukan musuh. Maka sembahyang tadi kena qada. Masalah ni pula, memang musuh betul-betul datang, tapi musuh tu datang, kita dah sembahyang khauf ni, dah sembahyang khauf dah. Tapi musuh tu datang bukan nak berperang. Musuh tu datang nak berdamai, as-sulhu, nak berdamai, bukan nak berperang. Satu. Ataupun musuh tu datang bukan nak berperang, musuh tu datang nak berniaga. Tuan-tuan sekalian, maka kena qada dah. Bukan perang pun, tak kena qada. Fala qada alaihim, tidak jadi jenis qada atas mereka itu. Tak ada kena qada. Pasal apa? Sebab memang musuh. Itu yang masalah ketiga. Masalah keempat ialah lau ukhiza alaihi malun wa huwa fis salati. Jikalau diambil di atasnya, di atas seseorang tu malun, oleh harta dia. Ada orang datang masuk rumah dia, ambil harta dia, tuan-tuan. Wa huwa fis salati, dan padahal dia tengah sembahyang. Jazalahu ayyulhaqus sariku. Bahawa harus bagi dia tu, bahawa dia bertemu ataupun dia berdepan dengan orang mencuri itu. Fa yusalli solat syiddatul khauf, maka dia tu sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf. In khafa dai'ahu indar rabli khilafan li Ibn Hajar. Jadi boleh dia sembahyang syiddatul khauf. Jika dia takut dai'ahu, hilang harta tu, dia takut. Lalu dia pun sembahyang khauf, dia lari kejar pencuri tu. Macam tu. Tapi tuan-tuan, indar rabli, di sisi Syarabli boleh, tapi khilafan li Ibn Hajar, di sisi Ibn Hajar tak boleh. Li'anhu ghairu khaif bal talib. Bahkan dia bukan namanya takut, dia kata itu nak ambil balik harta. Wa yajuzu inda qadaha liyul haqabi. Dan di sisi Syarabli, Syekh Ibn Hajar ni, dia kata harus dia memutuskan sembahyang tu kerana nak menyelamatkan harta dia, nak lari ambil pencuri tu. Boleh. Dia nak kejar, dia nak ambil harta tu balik. Boleh dia memutuskan sembahyang tu, boleh. Tak haram hukum dia di sisi Ibnu Hajar. Baik, itu masalah-masalah yang timbul ada dalam masalah sembahyang syiddatul khauf. Kemudian faslun fil libas. Ini satu fasal pada menyatakan hukum pakaian. Wallahu alam. Ada soalan? Kalau musuh datang dari arah kiblat, Musuh datang dari kiblat, kita ada berapa orang? ramai. Kita ramai. Macam tadi maknanya siapa imam? Jadi imam tu kena buat dua firqah lah. Satu jaga, satu sembahyang. Boleh buat dua. Sama ada nak sembahyang terus, tunggu imam kat situ,
Yang menghadap kepada makmum tu sembahyang rakaat sah yang pertama baru sujud, sah kedua tak sujud. Yang tadi ada dua cara tadi tu. Wallahu a'lam. Kalau kita ramai tak apa, kalau kita seorang-seorang tengok ada musuh tu. Tengok ada musuh tu macam kalau musuh, kalau dalam peperangan kita seorang nak kena menghadap juga. Harus tak lari? Harus. Wallahu a'lam. Faslun fil libas. Ada lagi soalan? Ini dalam masalah pakaian. Ada? Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung nanti bulan depan dalam masalah hukum berpakaian. Pakaian ni bukan baju saja tau, termasuk juga dengan apa? Dengan alat-alat di rumah, pinggan, mangkuk dan sebagainya. Ada satu kisah tuan-tuan, seorang ustaz dia dipanggil ke istana. Nasib baik tu cerita ni lah. Jadi masa dipanggil ke istana, pinggan yang dihidang tu emas. Pinggan tu yang dihidang tu emas. Tuan-tuan, ustaz dah tahu dah hukum, tak boleh menggunakan pinggan daripada emas. Walaupun perempuan sekalipun, kalau orang perempuan sekalipun, pinggan tu daripada emas, boleh pakai tak? Boleh. Baik, walaupun perempuan sekalipun, ustaz tu dah tahu dah hukum ni, dia pun menolak, tak nak pakai pinggan emas. Dia nak panggil pinggan kaca ataupun pinggan yang bukan daripada emas. Si tuanku ni tuan-tuan marah, nak lempang dia. Allah. Tapi tuan-tuan, ketegasan ustaz ni menyelamatkan dia. Kalau dia ikut saja, dia kena dosa. Tak apalah, dia rela kena lempang, dia rela kena pukul sekali pun tak apa. Tapi sebabkan dia bertegas, dia kata, tuanku, saya ni ada ilmu dan saya tahu pakai emas ni haram. Kalau tuanku nak pakai, silakan, saya tak nak. Ketegasan dia menyelamatkan tuan-tuan. Kalau tidak, dosa. Kalau tak betul macam mana? Nak kena hadap dosa ke nak kena lempang? Kalau saya tahu macam mana? Nak menghadap dosa ke nak kena lempang? Kena lempang. Susah, dunia susah, fitnah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung nanti faslun fil libas. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'alikut rahmatan wa zakat. Rabbi wafi'na wa fa'lina taqabbal qawla wa fi'la karama wa tuqikul halalan da'iman wa akhilak ya ulama nafsa bi khalam wa nafa kula syar. Rabbana aghfir lana kula syu'ur wa abdur bi ridamika uyud wa qadi anna rabbana kula duyur qabla ta'tiyana rasul manun wa aghfir su'at qabla masadar wa salatullahi tasha mustafa man ila al-haqi da'ana wal wafa bi kitab fihi linnas shifa wa ala alihi al-muskiran surafa wa ala sahbi al-masad al-quran. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimma yusaru fi ridha wa la tuwanna waliya siwa wa la taj'alna mimman khalafa ankara wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna annana ashrafna wa tub alaina tawba taghsil kulli hawba wastur lana awrati wa amin ya rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين رب يسمع فضل وجودا منا لا بالكساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه على الحب وآله وصحبه عدد الصحبه والحمد لله في البر والتنعم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.